Kalau saya mahu kecil hati, saya tidak akan datang meresmikan Mesyuarat Agung MCA pada hari ini. Namun kita mempunyai batas-batas tertentu untuk menyatakan perkara-perkara yang berdasarkan kepada kebebasan. Selamat pagi, salam Malaysia Madani. Kita berikan penghargaan pada Presiden MCA yang berhormat Datuk Seri Senior Dr. Wee Ka Siong. Sebagai pengurusi Barisan Nasional, saya minta seluruh perwakilan memberikan standing ovation kepada Datuk Ka Siong. Ucapan yang padat, ucapan yang berat, susah saya nak jawab. Sahabat saya yang berhormat Datuk Seri Utama Muhammad bin Haji Hassan, Timbalan Pengurusi Barisan Nasional. Datuk Dr. Mahan Sun, Timbalan Presiden MCA. Yang berhormat Datuk Seri M. Sarabanan, Timbalan Presiden MIC. Yang berhormat Senator Datuk Seri Diraja Dr. Zamri Abdul Kadir, Setiausaha Agung Barisan Nasional. Mentor saya Tan Sri Tan Kun Suan, mantan Presiden MCA. Sahabat karib saya Tan Sri Liao Tiong Lai, mantan Presiden MCA. Para pemimpin veteran MCA, kita berikan penghargaan kepada mereka. Presiden dan wakil-wakil komponen Barisan Nasional dan Friends of BN yang datang bersama-sama kita. Pemimpin-pemimpin NGO masyarakat Cina, kita berikan penghargaan kepada semua NGO. Dan kepada semua kepimpinan MCA pusat yang berada di atas pentas ini. Yang lebih penting ialah para perwakilan MCA dari seluruh negara. Buat permulaannya, saya ingin mengucapkan happy birthday kepada Presiden MCA. Sebentar lagi saya minta Datuk Masan bawa kek birthday pada. Tuan-tuan dan puan-puan, para perwakilan, saya mengikuti dengan dekat ucapan Presiden MCA. Suatu ucapan yang sangat berterus terang, ucapan yang sangat padat, ucapan yang sangat syarat. Ini menandakan MCA akan muncul kembali sebagai parti yang kuat di negara ini. Dan saya amat yakin komitmen yang diperlihatkan oleh kepimpinan MCA, Presiden, Timbalan Presiden, Naib Presiden, Ketua Wanita, Pemuda dan Puteri serta jajaran kepimpinan MCA. Jangan pernah lekehkan MCA. UMNO akan tetap bersama dengan MCA. Dan kita tidak akan lupakan MRC. Ataupun PDRS. Apatah lagi Friends of
Sidang Perwakilan Barisan Nasional ditubuhkan pada tahun 1974. Tahun ini Barisan Nasional telah cukup umur 50 tahun. Sepanjang 50 tahun Barisan Nasional diwujudkan bagi menggantikan Parti Perikatan sebelum itu, memperlihatkan gelombang turun dan naik, dan juga kita menghadapi beberapa tekanan daripada luar dan kadang-kadang daripada dalam. Tetapi saya hormat pada rakan-rakan dalam Barisan Nasional. MCA tidak pernah pun berganjak dari terus mendukung Barisan Nasional untuk tetap utuh negara ini. Walaupun kita menghadapi permasalahan pada tahun 2018 apabila kita tidak lagi menjadi kerajaan dan apabila kita diterjah daripada luar, tidak kurang juga permasalahan dari dalam. Kita lihat bahawa Barisan Nasional di dalam serba kepayahan, serba kesusahan, tetap didukung oleh MCA, MIC dan juga PBRS. Walaupun dulu Barisan Nasional mempunyai 13 parti, kini tinggal 4 parti. Tetapi kita lihat rakan-rakan Friends OBN tetap bersama-sama dengan kita mendukung Barisan Nasional. Dengan perubahan gelombang yang berlaku di dalam politik tanah air, apabila kita bersama-sama mendukung kerajaan perpaduan di bawah kepimpinan Yang Berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim, kita tahu bahawa ada sedikit permasalahan pada peringkat awal di dalam pembentukan unity government ini. Kita tahu bahawa kita juga pernah menghadapi musuh-musuh politik yang dulunya bukan saja menentang kita tetapi menerjah, menghina dan melakukan pelbagai-bagai. Bukan sekadar MCA yang diterjah, bukan sekadar MRC diterjah, lebih berat lagi kepada UMNO. Berat mata memandang, berat lagi bahu yang memikul. Tetapi keakraban keempat-empat parti dalam Barisan Nasional dengan dukungan rakan-rakan Friends OBN, kita tutup buku lama, kita buka buku baru, kerana yang kita hadapi ialah kita mahu menghadapi sebuah negara Malaysia pelbagai kaum dengan penuh kemajukan untuk kita membina sebuah negara Malaysia yang baru di bawah semangat yang baru ini. Tentulah MCA pernah dihina, tidak kurang juga MRC. Yang paling teruk ialah UMNO. Seolah-olah UMNO ini mempunyai saudara kembar, iaitu rasuah. Kita lihat apabila kita menghadapi perbezaan pandangan, perbezaan pendapat, maka saya bersetuju dengan Presiden MCA untuk memberikan sedikit kebebasan bersuara, untuk membuka ruang dari segi kebebasan suara. Kalau saya mahu kecil hati, saya tidak akan datang meresmikan mesyuarat agung MCA pada hari ini. Saya tidak pernah kecil hati dengan kenyataan-kenyataan yang dikeluarkan oleh pemimpin-pemimpin daripada MCA. Saya berjiwa besar untuk memaafkan semua kenyataan-kenyataan yang bercanggah. Walaupun tak terbuat tidak apa. Tapi saya memaafkan kenyataan-kenyataan yang telah ditujukan pada saya. Saya maafkan dunia dan akhirat. Tuan-tuan dan puan, kita akan menghadapi pilihan raya negeri.
Pada hemat saya, kita akan menghadapi pilihan raya negeri Sabah terlebih dahulu. Walaupun jeda waktu akan tamat pada bulan Oktober 2025, bacaan saya, mungkin pilihan raya itu akan diadakan lebih awal daripada Oktober 2025. Selepas itu kita akan menghadapi PRN di Melaka. Dan selepas itu kita akan menghadapi PRN di Johor. Kita berterima kasih kerana MCA, MPC dan parti-parti yang lain membantu calon-calon BN dan juga calon-calon daripada parti-parti kompeten dalam unity government untuk pilihan raya kecil yang lalu. Dan kita harap untuk tempoh 1 tahun ini janganlah ada yang meninggal untuk kita turun ke bawah mengadakan pilihan raya membantu mereka. Cukuplah. Tetapi kita berbangga kerana MCA telah menurunkan bala tenteranya di dalam pilihan raya mahkota baru-baru ini. Ini telah memberikan kemenangan yang besar. Kita tahu jumlah majoriti yang kita perolehi lebih daripada 20,000 bukan sesuatu yang kecil. Di Tanjung PI kita menang dengan 15,000, 18 undi. Ketika itu kita sebagai pembangkang. Saudara Mijek saya ada di sini. Beliau pun tidak menyangka majoriti yang setinggi itu. Kenapa tak cukup? Tetapi saya usia lebih tinggi majoriti daripada you tahu. Artinya bukan soal individu. Yang penting ialah calon itu, calon Barisan Nasional telah diterima semula oleh para pengundi. Begitu juga di Nenggiri. Terdapat 98 pengundi-pengundi Cina di Nenggiri. 98 pengundi saja. Negeri di bawah Nenggiri ialah Kelantan. Gua Musang adalah kawasan parlimen. Kita tahu dengan kekalahan di Nenggiri 810 undi sebelum itu, kita telah mendapat majoriti melebihi 3,000. Artinya apa? Kalau Barisan Nasional bekerja keras, kalau strategi pilihan raya dan pilihan raya kecil disusun dengan baik, jika kita mengenepikan permasalahan kita sesama sendiri, walaupun di negeri pemangkal, Barisan Nasional masih boleh menang dengan cemerlang kalau ini dapat kita bertahan. Tidak perwakilan, apa makna semuanya ini? Maknanya, kalau kita menepikan perkara-perkara titik bengih, the petty issues jika ada, dan jika kita kembali kepada landasan Barisan Nasional yang sebenar, jika kita terus memperkukuhkan semangat Barisan Nasional, jika pemimpin-pemimpin utama parti-parti komponen dan parti-parti dalam unity government mengenepikan perbezaan kerana pandangan yang berbeza di kalangan kita, saya tidak mendahului Tuhan, tetapi saya hampir pasti bahawa Barisan Nasional akan mendapat kursi yang lebih di dalam pilihan raya umum yang akan datang. Dan kita tahu di dalam mana-mana parti politik masalah pasti ada. Tetapi bagaimana kaedah untuk kita menyantuni permasalahan itu? Saya lihat semua parti-parti di luar sana pun mempunyai masalah. Tetapi masalahnya kita harus menyantuni perbezaan pendapat kita di dalam bilik tidur kita. Jangan pernah bawa masalah bilik tidur di depan halaman rumah kita, ataupun kita membawa di luar pagar rumah kita. Apabila kenderaan lalu lalang dan orang ramai melihat kita membawa permasalahan itu, maka permasalahan itu akan jadi lebih besar. Oleh itu,
menyantuni perbezaan pendapat di kalangan kita ini amat penting. Pilihan raya umum yang akan kita hadapi tidak lebih daripada 2 tahun daripada sekarang. Tidak lebih daripada 3 tahun daripada sekarang. Kerajaan perpaduan ini telah berjalan selama 2 tahun. Kita mengucapkan tahniah kepada Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim yang telah berjaya bersama-sama dengan pemimpin-pemimpin ke-17 parti di dalam unity government ini dapat membincangkan perkara-perkara yang mendasari soal-soal kepelbagaian kaum di negara ini dengan baik. Malah kita lihat di dalam belanjawan yang telah dikemukakan pada hari Jumaat yang lalu 18 hari bulan Oktober, setiap masyarakat, setiap kumpulan telah disantuni dengan sebaik-baiknya. Malah saya ingin memberitahu tentang permasalahan yuta, tentang masalah ketat, tentang masalah Yayasan Pendidikan Yuta. Saya ingin memberitahu di persidangan MCA bahawa kerajaan telah bersetuju untuk memberikan pengecualian cukai kepada Yayasan Pendidikan Yuta dan akan dilakukan sesuatu yang lebih baik selepas ini. Kalau inilah yang diminta oleh Presiden MCA, jangan risau, abang akan bersama-sama. Mio Wenti Tuta. Perkara ini boleh diperbincangkan. Saya yakin kalau peruntukan untuk yuta ini mahu dikekalkan sepanjang masa dan selama-lamanya, abang akan perjuangkan bersama-sama dengan tidak perwakilan. Kita adik-beradik. Kita adik-beradik wamen seijalan. Dalam hal ini, saya fikir bahawa sesuatu yang lebih baik akan kita lihat. Saya merasakan, dan saya harap saya tidak salah, ada cahaya terang di hujung terowong untuk Barisan Nasional. Maka dengan beberapa isu yang timbul, sebenarnya kita boleh adakan perbincangan. Malah saya ingin beritahu dengan para perwakilan persidangan Agung MCA pada hari ini bagaimana rapatnya hubungan Presiden MCA dengan saya. Saya telah menawarkan beberapa tempat kepada pelajar-pelajar TVET yang terdiri daripada masyarakat atau pelajar-pelajar ataupun orang-orang muda keturunan Cina di bawah TAF College untuk belajar TVET di negara China. Ini telah menjadi agenda kepada Presiden MCA dan ini telah mula dijalankan. Malah di dalam lawatan resmi saya ke negara China, saya telah juga membawa Presiden MCA untuk menjadi delegasi resmi yang telah bersama-sama dengan saya. Malah secara resmi saya ingin mengumumkan pada hari ini bahawa Presiden MCA atas nama Yang Berhormat Datuk Seri Insinyur Dr. V. Kassiong telah dilantik sebagai penasihat pelaburan masyarakat Cina dan masyarakat Cina di Malaysia di bawah saya. Sebagai langkah awal, saya ingin mengumumkan bahawa pelaburan daripada syarikat-syarikat Cina di dalam dedicated halal industrial zone
berjumlah 5 bilion ringgit adalah atas usaha Presiden MCA dan saya sendiri. Tuan-tuan dan puan, ini memperlihatkan bahawa kerjasama ini adalah terjemahan yang terbaik yang bukan ada agenda tersembunyi. Kita sentiasa berterus terang antara adik-beradik di dalam parti komponen. Saya yakin rakan-rakan lain juga dalam Friends of the walaupun mereka juga memohon untuk menyertai Barisan Nasional. Mereka ikhlas untuk membantu. Tetapi kita menghormati apa yang terdapat di dalam perlembagaan Barisan Nasional, iaitu keputusan mesti 11 suara atau konsensus. Kita hormati itu. Namun rakan-rakan kita dalam Friends of BN pun tidak kecil hati setakat ini, walaupun mereka berumah. Kita tahu sebab mereka menghormati perlembagaan Barisan Nasional. Tetapi saya yakin mereka akan tetap bersama-sama dengan Barisan Nasional untuk membantu PRK, PRN dan PRU yang akan datang. Untuk itu, kebijaksanaan oleh pejuang-pejuang MCA yang lama bersama dengan UMNO, MRC dan parti-parti yang lain amat-amat dihargai. Saya apabila berada di atas pentas ini dan melihat abang-abang saya, terutamanya apabila tahun 1968 saya ditahan di bawah ASA, saya telah menduduki bilik tahanan yang sama. Saya minta sahabat saya bangun. Sila bangun. Saya ingin bercerita dengan delegasi MCA pada hari ini apabila saya masuk ASA ke bilik beliau. Di situ ditulis di dinding, bukan dengan pen tapi dengan kuku, Yan Hon was here. Bilik itulah yang saya duduki. Yan Hon, you are my elder brother. I respect you so much. Tan Sri, Tan Kuswan, I've been to your kampung. Your kampung is in Hainan, China. Your kampung is just like my kampung. Hainan is full of coconut trees, so is Baganato. Tan Sri, as I mentioned just now, you are my political mentor. My brother, Tan Sri Yeo Thong Lai, we were together in cabinet. We are still at heart as brothers. Inilah semangat yang mau kita kekalkan. Mudah-mudahan keberadaan MCA, MRC dan juga PBRS bersama-sama dengan UMNO di dalam Barisan Nasional, kita bina kekuatan semula Barisan Nasional bagi menghadapi apa juga cabaran di hadapan kita. Mari kita bangun beramai-ramai memberikan standing ovation dengan melakukan hidup BN. Hidup BN. Hidup BN. Hidup BN. Dengan ini saya meresmikan Himpunan Agung MCA tahun 2024 dengan resminya. Terima kasih.